Setiap yang Allah perintahkan kepada manusia ianya bernilai pahala, yang merupakan suatu yang mampu membuat hati seorang berada dalam bahagia dan sentiasa berada dalam keadaan tenang. Maknanya perintah Allah tu semua bernilai pahala. Kalau Allah Ta'ala suruh buat, pahala. Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan pun dapat pahala. Dalam mengejar kebahagiaan hidup dunia akhirat, sebagai manusia kita mestilah memperbanyakkan perbuatan yang mendatangkan pahala kepada kita. Jauhi larangan Allah dan saya kita akan hidup dalam keadaan yang tenang dan bahagia. Maknanya ini berkaitan dengan konsep sabar. Sabar dalam Islam ni ada 3. Dalam kitab Mukasyaffatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali menggambarkan sabar itu ada 3 peringkat. Sabar yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah, yang mana akan dikurniakan 300 tingkatan darjat pahala. Di mana di antara satu derajat itu adalah keluasannya adalah antara langit dan bumi. Bayangkan 300 tingkatan darjat pahala, iaitu sabar untuk melaksanakan perintah Allah, bukan senang. Nak datang masjid malam ni bukan senang kan, hujan lah, itulah, lepas itu masuk pula parking penuh pula, terasa nak balik dah masa tu. Macam tu lah kan. Contoh kan, sabar untuk taat perintah Allah. Nak semayang berjemaah ni, nak semayang berjemaah sampai nak parking semua jauh pula daripada parking nak berjalan, kena sabar lagi tu. Nampak tak? Contohlah. Tapi pada orang yang tak sabar, balik lepak kat kedai tom yum tu. Lepak kat kedai tom yum tu makan, puas hati aku, dia kata. Contohlah kan. Jadi maknanya kena sabar untuk taat perintah Allah. Yang kedua, mendapat 600 tingkatan darjat pahala, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Sabar meninggalkan larangan Allah bukan senang. Dah biasa main nombor, tiba-tiba tak boleh nombor, rasa lain macam. Anak kau berapa orang? 3 orang. Kau 6. Kau belum ada rezeki lagi. Kau baru 5. 3605. Kono pula tu. Kono satu hal, belanja AJK masjid daerah Raup, kau ngajar betul kan? Contohlah kan. Yang imam lah sangka baik, ya kan? Contohlah kan. Benda ni tak adalah kat sini, ni tempat lain kan? Jadi bila dia nak main tu, ada orang tegur dia, kan? Dia sabar untuk meninggalkan larangan Allah ni, kan? Dia dah berhenti, aku tak nak main ni, dah cukup lah, aku tak nak main, dah cukup lah. Tiba-tiba kawan-kawan cakap, alah sekali lagi, ini confirm kena punya. Ya, hadiah 100,000. Gila kau. Itu second prize tu 100,000. Ya, tak apalah, last. Nampak? Tu sebab dia kena sabar tu. Kalau pun kawan dia ajak, tak apalah, pergilah kau. Aku doakan mudah-mudahan kau pun berubah. Macam tu. Ya kan, kena sabar. Bukan senang. Macam dah biasa mengumpat kan. Kawan-kawan tengah mengumpat ni, cerita. Kau dengar cerita tak? Kenapa? Samsul tu lah. Contohlah. Si Samsul tu macam ni. Sekali datanglah kita pun tegur, tak payahlah cakap-cakap pasal orang, tak baik tau. Alah, macam kau tu baik sangat, kena. Macam kau tu baik sangat. Jadi dia pun, yelah, apa cerita? Dia pun join sekali. Makna tak sabar tu, kan? Tapi kalau dia sabar, ya memang aku ni bukan orang yang baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Macam tu. Jadi sabar untuk meninggalkan larangan Allah, mendapat 600 tingkatan darjat pahala. Dan yang ketiganya, sabar yang paling tinggi, iaitu mendapat 700 tingkatan darjat pahala, iaitu bersabar dengan ujian dan dugaan yang menimpa kita. Kan? Ujian dan dugaan yang menimpa kita, kita kena sabar. Budak ni ni siapa mak ayah ni? Dengan ni ada siapa nak mengaku tak mak ayah ni budak ni? Lah situ ke? La ilaha illallah, sabar. Abah alillah. Dia tak jumpa ayah dia. Okey. Jadi yang ketiga tu bersabar dengan ujian dan dugaan. Bersabar dengan ujian dan dugaan. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan.
Jadi bersabar dengan ujian ni sangat tinggi pahalanya. Sabar. Ujian sakit, Allahu Akbar. Tu sebabnya bila seseorang tu sakit, contoh kan ujian sakit, seorang tu sakit, maka Allah akan hantar 2 malaikat. Kau pergi tengok sipulan-sipulan ni cakap apa. Allah bagi kerja kat malaikat. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala maha mengetahui saja bagi kerja kat malaikat. Kau pergi tengok apa yang dia cakap bila dia sakit tu. Maka malaikat ni pun pergi tengok. Allah, dia kata apa? Agaknya Allah saja bagi aku sakit ni, aku boleh rehat kat rumah kot. Allah, Alhamdulillah dapat rehat kat rumah. Dia kata, dah berapa hari tak rehat kan? Saya pernah kena tuan-tuan. Ada sekali tu ceramah, ya Allah, dia punya jadual pelik-pelik. Malam dekat Melaka, Asahan, Jasin, balik rumah tiba, sebab apa? Sebab hotel semua penuh, kena balik Seremban. Daripada Seremban pergi Melaka, esok kem Sungai Udang Melaka. Habis kem Sungai Udang pagi tu, malam tu dekat kem Sungai malam tu dekat masjid dekat Sungai Siput Perak. Sampai-sampai terus ceramah sebab jam. Sampai daripada pagi tu perjalanan tu, sampai terus ceramah. Punya teruknya. Malam tu Sungai Siput, pagi esok tu Slim River Perak. Habis Slim River Perak, petang tu Butterworth, naik Jambatan Papinang. Malam tu dekat Kulim. Habis kat Kulim Kedah, esok pagi tu Kubang Kerian, Hospital Kubang Kerian Kelantan. Petang dekat petang tu dekat Mahkamah, Kompleks Mahkamah Kelantan. Malam Felda Aring Gua Musang. Habis Felda Aring Gua Musang, pagi esok tu Mindef KL. Habis Mindef KL, petang tu dekat International Medical University IMU Bukit Jalil. Malam tu di Bahau. Ingat Bahau tu relax lah. Rupanya pagi esok tu Pekan Pahang. Lepas Pekan, petang tu Bera. Malam tu Jalai Negeri Sembilan. Esok tu langsung tu Kulai. Terkulai tuan-tuan, domam tu kan. Ada satu malam tu pula kena, malam tu Kuala Ketil Kedah tu. Pagi besok tu Kuantan. Sampai-sampai tu ikut Kuala Kangsar, ikut dalam-dalam tu, sampai-sampai dekat Hotel Zenith dekat Kuantan. Hotel ni hebat tuan-tuan. Sampai kat hotel tu azan subuh. Pukul 9 pagi tu nak ceramah dekat mana? UMP Kuantan. Duduk kat hotel 2 jam. Hotel mahal 2 jam. Habis dekat situ, habis dekat UMP, petang tu dekat Kuantan Port. Habis kat Kuantan Port pukul 5 petang. Malam tu Melaka. Gila betul. Saya kata, kau ingat aku naik helikopter apa? Saya marahkan PA tu. Macam mana kau menyusun jadual kan? Demam. Jadi bila demam tu, Allah Ta'ala tak tengok. Malaikat tanya, apa katanya Samsul tu cakap? Kalau lah saya cakap, Alhamdulillah dapat rehat ceramah, demam. Allah bagi aku demam, dapat aku rehat. Maknanya bila dia bersyukur, bila malaikat report balik ke Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala beritahu? Kalau itulah yang dia sebut, maka sesungguhnya kalau dia mati akan kumasukkan dia ke dalam syurga. Tapi kalau dia hidup, akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Macam tu. Tapi kalau orang tu cakap, Allah, demam pula, mati lagi baik dia, benda lah macam ni, aduh pening kepala aku, oh ya Allah tak tahan lah, dia katakan, dia mengungut. Maka pada ketika itu, bila sampai laporan tu pada Allah, Allah beritahu, maka kau suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Mana Allah tak nak pedulikan dia. Tu babnya. Hati-hati bila Allah bagi ujian dan dugaan, jangan merungut. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Kan?